Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia Hari Ini, edisi 29 Disember 2022. 2 hari saja lagi untuk kita menjengah masuk ke tahun baru. Ya Allah. Anda bertemu dengan kami dua, saya Sofia, juga bersama dengan Afad. Afad, macam mana masuk tahun baru ini? Bersedia? Saya memang sentiasa bersedialah untuk memasuki tahun 2023 ini. Sebab mungkin ramai di antara kita yang ingin macam nak meninggalkan tahun 2022 ini dan mereka nak sambut 2023 ini dengan pelbagai perkara-perkara yang mungkin mendatangkan banyak hikmah dan juga banyak perkara-perkara yang mungkin dapat menggembirakan hati semua pihak. Walaupun hari ini yang mana kita mungkin nak bercakap mungkin tentang tragedi lah kan. Sebab apa? Sebab setiap ujung tahun ataupun bulan Disember setiap tahun memang kita akan dikabarkan dengan berita-berita buruk. Dan untuk tahun ini kita dikabarkan berita buruk itu adalah berlaku di Jalan Genting Batangkali, di mana berlakunya tanah runtuh di Fathers Organic Farm. Dan berlakunya pada 16 Disember lalu yang untuk sedikit imbasan kita lah seramai 92 mangsa keseluruhan. 61 ditemui selamat dan 31 terkorban, antaranya 18 dewasa, 13 kanak-kanak dan seorang bayi berusia 1 tahun. Jadi hari ini kita sebenarnya bukan bergembira bukan perkataan, tetapi satu nafas lega kerana kita akhirnya dapat menemukan mangsa terakhir bagi tragedi ini. Dan kita hari ini akan mendapatkan fokus anda untuk kita meninjau dan mendalami bagaimana anggota keselamatan kita bertungkus lumus sepanjang proses SAR itu, tak mengira rasa penat lelah mereka dan akhirnya menemui kata putus kejayaan dalam tragedi ini. Betul. Peristiwa berlaku 16 Disember. SAR operasi mencari dan juga menyelamat dijalankan selama 9 hari, melibatkan ramai keanggotaan daripada pelbagai pihak dan juga termasuk unit anjing pengesan K9 ataupun K9 yang telah pun ditugaskan di sana. Dan apa yang kita mungkin boleh gambarkan dekat sini, dalam 31 mayat yang dijumpai itu, dan rata-ratanya adalah dijumpai oleh anjing K9 ini. Dan seperti mana kita tahu bahawa anjing ini harus mendapatkan pelbagai pujian kerana ianya berbakti tanpa penat lelah. Dan kita dapat perhatikan inilah salah seekor daripada anjing yang digerakkan dalam operasi mencari dan juga menyelamat di sana. Dan anjing ini merupakan watak utama dalam usaha pencarian yang memerlukan kepakaran yang tiada tandingnya, malah berbanding peranti moden pun tak boleh digunakan. Anjing ni yang digunakan sebenarnya. Ya, berulang kali di kawasan yang sama selama berhari-hari sepanjang SAR itu. Hari ini kita akan bersama dengan rakan tugas kita, Hanif Miswan, yang kini berada di lokasi untuk memperkenalkan apakah unit anjing pengesan K9. Kita terus persilakan Hanif Miswan. Ya, selamat pagi. Kami kini berada di unit pengesan K9 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan ini adalah demonstrasi yang ditunjukkan oleh kedua-dua anjing pengesan yang telah pun banyak berbakti dalam negara kita baru-baru ini, sebab kita tahu berkenaan dengan peristiwa tragedi tanah runtuh di Jalan Batangkali dan juga Genting Highlands. Dan ini adalah 2 ekor anjing yang turut sama terlibat, iaitu Frankie dan juga Lady. Jadi ini demonstrasi yang ditunjukkan oleh pegawai bomba yang juga bertugas di sana untuk search and rescue. Secara basic searchnya, asasnya untuk mencari mangsa sama ada terselamat ataupun tidak ketika kejadian runtuhan dan juga di kawasan runtuhan bangunan ataupun kawasan tanah runtuh lah. Dan ini tentang bagaimana standard operasi prosedurnya, SOP-nya untuk mereka pergi berada di kawasan kejadian dan dengan tugasan yang diberikan bukan sahaja kepada anjing-anjing K9 ini, tapi juga kepada pengendalinya, handlernya. Dan kita akan bersama-sama dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan bagaimana tugasan mereka, apa sumbangan yang telah dilakukan dan apa rutin yang perlu dilakukan oleh pegawai bomba ini untuk melatih anjing yang sangat istimewa ini yang telah pun berbakti tidak kira pada masa dan juga kawasan. Dan kita nak saksikan terlebih dahulu sedikit bingkisan yang disediakan berkenaan dengan bakti mereka ketika kejadian tanah runtuh di Batangkali.
Wira tidak didendang. 6 ekor anjing pengesan K9 milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM serta 5 daripada unit lain menjadi antara tonggak utama dalam misi pencarian mangsa tragedi tanah runtuh di Batang Kali 16 Disember lalu. Mengimbau kembali detik hitam, runtuhan cerun yang melibatkan 92 mangsa berlaku sekitar jam 2 pagi memusnahkan 3 tapak perkemahan milik Fathers Organic Farm. Kejadian menyayat hati itu juga meragut nyawa 18 dewasa dan 13 kanak-kanak, manakala 61 lagi mangsa dilaporkan selamat. Selain daripada anggota penyelamat, beberapa ekor anjing K9 turut memainkan peranan besar sepanjang 9 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Haiwan terlatih ini mempunyai kepakaran dalam mengesan mayat yang tertimbus di dalam tanah di bawah batuan mahupun air. Bagi memastikan pengesanan dilakukan secara efektif, pasukan unit K9 direhatkan setiap 30 minit selain daripada melakukan tugas secara bergilir. Dengan bantuan anjing-anjing pengesan, anggota penyelamat dapat melakukan penggalian dengan segera selepas mendapat tindak balas daripada unit khas ini. Mari kita kenali Frankie, Denti, Pop, Blake, Lady dan Gross dengan lebih dekat bersama penjaganya secara eksklusif di Malaysia hari ini. Ya, kembali bersama dengan saya Hanif Miswan di sini dan itu antara pengenalannya tentang anjing-anjing pengesan K9 yang digunakan, yang ditagih khidmatnya ketika kejadian di Batang Kali baru-baru ini selama 9 ke 10 hari dan mendapat perhatian ramai sekali rakyat Malaysia, netizen yang semua melahirkan rasa kekaguman dan juga rasa berterima kasih lah berkenaan dengan sumbangan mereka ini, termasuklah kepada pegawai-pegawai bomba kita yang terlibat. Dan ini antara usaha bersepadu yang sangat cemerlang dilakukan oleh agensi kita yang terbabit dan antaranya adalah pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat, unit pengesan K9 antaranya yang sangat-sangat beroperasi di sana. Dan saya nak perkenalkan ketiga-tiga individu watak penting yang menjadi think tanker, yang menjadi penyusun strategi untuk melihat kepada kawasan yang sangat besar ketika kejadian tanah runtuh itu. Saya perkenalkan satu persatu ya, seorang demi seorang. Pegawai Bomba Tinggi 2 Tuan Ravi Permal bersama dengan kita. Selamat pagi Tuan. Ya, pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Pegawai Bomba Tinggi 2 Tuan Chandran Raju juga bersama kita. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Ya, dan di hujung sana adalah Pegawai Bomba Kanan 1 Tuan Muhammad Salmi bin Jaafar. Selamat pagi Tuan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami ketiga-tiganya. Mungkin saya nak mulakan dengan Tuan Ravi terlebih dahulu ketika kejadian di Batang Kali tempoh hari. Bagaimana sebenarnya panggilan pertama itu kepada pihak bomba terlebih dahulu, kepada Tuan Chandran, bagaimana sebenarnya? Okey, kami terima panggilan daripada Pusat Pengurusan Operasi dari Putrajaya. Jangkaan dalam pukul 4.20 pagi. So kita gerakkan satu pasukan. Saya sebagai pegawai operasi pada masa itu, kita gerakkan dengan anggota 3 orang dengan 2 ekor anjing. Apabila sampai di tempat operasi di Batang Kali pada jam pukul 5.50, pada masa itu operasi penyelamatan, operasi surface searching sedang dijalankan. Oleh itu kita diarahkan standby, and then setelah selesai surface searching di mana oleh anggota-anggota penyelamat, pada jam pukul 7 kita diarahkan untuk membuat pencarian di tempat kejadian. Jam 7 pagi itu barulah selepas surface searching itu dilakukan, barulah operasi diteruskan. Tuan, prosedurnya, kebiasaannya kalau berlaku tragedi sebegini, apa yang menjadi perkara pertama ataupun bagaimana menyusun strategi untuk mencari dan menyelamat ni Tuan? Okey, yang perkara pertama, sampai di tempat kejadian, kita akan dapatkan maklumat daripada pegawai operasi yang in charge yang sebelum kita sampai. Apabila dah terima ni, so kita akan buat saisap di kawasan kejadian. So selepas buat saisap di kawasan kejadian, dan kita akan aturkan strategi macam mana nak start operasi tersebut. Di situ. Untuk yang tragedi macam apa tu, tanah runtuh macam ni, kita akan gunakan teknik dig and sniff. So di mana kita akan minta excavator yang ada sana untuk korek, dan selepas tu kita akan lepaskan anjing untuk buat pencarian di kawasan yang tersebut. Dig and sniff tu adalah menghidu dan juga mengorek tanah tersebut, kawasan tersebut. Dan kita akan lepaskan ni
anjing untuk mengidu. So supaya senangkan pada pihak penyelamat untuk fokus di tempat yang kita ni. Yang macam apa tu tujuan utama yang kita gunakan anjing ni untuk memperkecilkan kawasan pencarian kami ini. Ada skop yang perlu dicari dengan lebih terperinci dan khusus. Okey, Tuan Salmi, mungkin kita nak kongsikan sebab Tuan antara skot kedua yang hadir, bagaimana situasinya bila melihat, sebab ada yang kata seluas 3 padang bola sepak secara penuh di kawasan tersebut dan memang dah tahu dah ini K9 lah ni yang perlu dideploy untuk dilakukan tugasan ini. Okey, terima kasih. Sebenarnya apabila saya sampai lebih kurang dalam jam 10 pagi lah, kita bertolak lebih kurang dalam 8.30 daripada sini, dan saya sampai di sana keadaan agak-agak orang kata sedih dan kadang-kadang sukar lah. Sukar sebab keseluruhan tanah yang turun tu dah meliputi keseluruhan kawasan yang dikenal pasti ada campsite kat sana. Jadi kita telah dibagi kepada 4 sektor, sektor A, B, C dan D. Jadi K9 pada fasa itu ditugaskan untuk mencari kawasan sektor C, di mana di situ dia kuatiri banyak mangsa yang tertimbus. Jadi setelah dibuat pencarian menggunakan permulaan pada anjing-anjing dan dikenal pasti tersebut, macam yang Encik Rabi cakap, kita akan menggunakan excavator, kita akan menggali dan seterusnya kita akan hantar anjing untuk mengidu. Itu. Dan ianya memang merangkumi selama 9 hari, 10 hari pencarian tersebut, Tuan ya? Ya, betul. Benda tu. Okay, dan kita melihat juga kepada strategi ini bila dah berada di tempat lokasi. Saya percaya setiap lokasi berbeza, kawasan yang berbeza, strategi ini. Macam mana usaha bersepadu itu dilakukan bersama dengan anjing-anjing pengesan? Berapa ekor yang secara keseluruhannya digunakan? Kalau boleh, Tuan Chandran, maafkan saya. Okey. Keseluruhan anjing yang kita gunakan adalah 6 ekor. Kita bagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama akan fokus kepada sektor A dan kumpulan kedua akan fokus dekat sektor B dan kumpulan ketiga akan fokus dekat kumpulan sektor C. Pada waktu yang sama? Pada waktu yang sama. So gerakan operasi ini akan berjalan lancar lah. So tidak ada gangguan daripada menjalankan operasi ini lancar. So apa-apa makluman kita akan bagi kepada PKB, Pusat Kawalan Bomba. So apabila anjing mengesan atau interest akan maklumkan kepada pegawai operasi di sana, so untuk menggali atau sniffing again. Right. Dan itu antara taktik dan strategi, dan mereka ni adalah tim tanker yang terlibat secara dasarnya untuk operasi ketika di Batang Kali. Terima kasih banyak. Tapi sebenarnya kita akan berkenalan dengan lebih lanjut, terutamanya kepada hero-hero kita bersama dengan handler mereka untuk kejadian ataupun tragedi tanah runtuh di Batang Kali. Kita nak berehat seketika, selepas ini banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan. Terus bersama kami di Malaysia Hari Ini. Okay, thank you. Okay, Tuan, thank you. Okey, kembali lagi di Malaysia Hari Ini. Terima kasih Hanif yang berada di lokasi bagi bercakap tentang anjing K9 ni, sebab kita tahu bahawa anjing K9 ni adalah salah satu daripada aset yang mungkin boleh digerakkan. Ada kata kalau misi mencari dan juga menyelamat tu memasuki ke hari-hari yang lebih lah daripada mungkin lebih daripada 5-6 hari kot kan. Dan kita ingin membawa perhatian anda sebab melihat situasi ini, tragedi yang memang sangat menyayat hati, pasti juga menyentuh perasaan dan juga kesungguhan wira merah kita untuk meneruskan search and rescue operasi itu sepanjang 9 hari tersebut. Dan kita akan terus bersama dengan tetamu kita hari ini. Kami perkenalkan Tuan Mustaqim Rimon, penguasa kanan bomba 2, dan Tuan Juyana Elias Azlam Musa, penolong kanan penguasa bomba daripada JBPM Negeri Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi meluangkan masa. Saya pasti ini satu perkongsian yang dinanti-nantikan oleh para penonton kita di rumah kan. Dan mungkin kita mulakan dululah. Mungkin kita mulakan dulu dengan mungkin sedikit sudut taktikalnya permulaannya itu. Itulah mungkin ramai juga di antara kita yang ingin mengetahui kan bagaimana agaknya bila pertama kali dapat laporan dan selepas itu turun ke lokasi, apa mungkin expectation yang boleh mungkin digambarkan bersama dengan penonton pada hari ini. Silakan. Mungkin boleh dimulakan dengan Cik Mustaqim. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Pihak TV3 kerana sudi menjemput JBPM untuk berkongsi cerita mengenai kejadian kes tanah runtuh yang berlaku pada 16 Disember yang lalu lah. Alright. Okay, jadi bercerita pada permulaan cerita ni,
pihak jabatan menerima panggilan ni pada jam 2.24 pagi. Dan pusat gerakan telah menghantar pasukan daripada Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu dan juga Balai Bantuan Berhampiran, iaitu daripada Balai Bomba dan Penyelamat Genting Highland. Jadi stabilnya mereka di lokasi, dimaklumkan mereka telah berjaya mengeluarkan seramai 38 orang yang masih hidup dan terperangkap di dalam. Mereka bawa keluarlah. Tidak lama selepas itu kami tiba di lokasi dan terus masuk ke dalam dan bertembung dengan 2 anggota yang sedang membawa 2 orang bangsa yang terperangkap dalam sebuah kereta. Seorang anak dan seorang ibu. Alright. Jadi kami masuk terus ke lokasi yang dinyatakan oleh mereka dan memberikan kepada 2 tugaslah. Satu tugas untuk teruskan penyelamatan mana-mana mangsa yang dapat dilihat secara fizikal. Dan satu pasukan lagi ditugaskan untuk membuat penilaian mengenai keselamatan. Keselamatan dari segi runtuhan tanah, dan satu lagi adalah escape route. Escape route ni untuk dua tujuanlah. Satu, escape route untuk mangsa yang selamat dibawa keluar, dan juga escape route untuk pasukan penyelamat apabila berlakunya secondary collapse. Alright. Kita pasti satu saat yang cukup getir, ya. Bukan sahaja kita minda dan juga fokus terhadap memastikan operasi menyelamatkan itu berjalan lancar, tetapi juga keselamatan anggota keselamatan. Bagi Tuan Joyanna sendiri, yang kita difahamkan telah menjumpai 19 mayat mangsa dan juga mangsa yang terakhir. Bagaimanakah pengalaman ini untuk Tuan Joyanna sendiri pada sudut ialah bukan saja ketangkasan, kita nak mengejar masa dengan teamwork dan juga banyak cabaran di lokasi ground zero itu. Mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pada pendekatan awal, setelah menerima maklumat daripada Pusat Gerakan Operasi yang memaklumkan ada kejadian tanah runtuh di Batang Kali, saya pada mulanya macam adakah benar jumlah masa yang ramai dalam pergerakan perjalanan itu. Dan sebabnya selama saya bertugas, saya tidak mengalami jumlah yang ramai mangsa yang terlibat dalam runtuhan dan juga masa yang meninggal. Itu yang membuatkan tanya-tanya pada peringkat awal lah. Sampai di tempat kejadian, melihat ada masa hidup dan mendapat sedikit sebanyak maklumat yang menyatakan memang sah jumlah yang ramai berada di dalam dan tidak mengetahui berapa jumlah sebenar yang meninggal dan terlibat dalam tanah runtuhan. Dan selepas itu masuk bersama Tuan Mustaqim di lokasi kejadian. Di situlah kita membuat strategi peringkat awal di mana membuat size up. Tuan Mustaqim membuat size up keseluruhan dari segi keselamatan dan juga jalan keluar serta teknik penyelamatan yang paling pantas untuk mengeluarkan mangsa yang kritikal dan sebagainya. Dan saya juga diberi pendekatan yang lebih adalah untuk buat penyelamatan yang segera sambil melihat keadaan keselamatan juga. Pada masa itu saya melihat permulaannya adalah fokus kepada mangsa yang hidup di mana dia tertimbus pada peringkat paras pinggang di dalam tanah dan masih hidup agak kritikal. Dan terus kita buat penyelamatan untuk mengeluarkan mangsa dalam timbunan tanah situ. Dan sambil itu juga ada lagi 2-3 petugas atau anggota yang diarahkan untuk mencari sekitar dengan pandangan yang terhad mengikut cahaya lampu kerana pada masa itu masih gelap lah. Dan menjumpai satu lagi perempuan dewasa yang kritikal juga pada masa itu, dan dengan tindakan pantas saya arahkan anggota untuk membuat penyelamatan dan terus keluarkan mangsa itu daripada tempat kejadian kerana amat kritikal, dan didapat maklum mangsa itu tidak sempat sampai ke hospital. Jadi saya telah cuba sedaya upaya untuk mengatasi masalah supaya mangsa diselamatkan dengan segera. Dan seterusnya mangsa-mangsa yang lain dikumpulkan satu tempat mengikut panca indera mata, pendengaran dan juga penglihatan yang terhad pada masa yang sama, dikumpulkan satu tempat lah untuk mengenal pasti berapa jumlah mangsa yang sebenarnya berlaku di hilltop pada masa itu peringkat penyelamat sampai. Dan kita mencuba untuk mengenal pasti lokasi yang berlaku. Setelah melihat
cuaca yang agak terang dan melihat pandangan yang agak jauh keseluruhan pada anggaran lebih kurang pukul 7 matahari dah mula menyinar. Itu yang menampakkan keseluruhan dan setelah itu kita buat kajian jumlah runtuhan, keadaan tanah yang banyak menimpa dan keluasan runtuhan dan pergerakan kelajuan tanah yang boleh dianggarkan untuk membuat penyelamatan seterusnya. Jadi banyak faktor yang mungkin boleh diambil kira kan dalam usaha mencari dan juga menyelamat. Kita kena lihat dalam keadaan cuaca, kena lihat juga pergerakan tanah dan sebagainya. Tapi seperti mana kita tahu bahawa operasi mencari dan juga menyelamat dijalankan SCR ni selama 9 hari kan. Jadi kita sebagai orang luar mungkin kita tidak tahu misi untuk mencari mangsa yang masih lagi hidup mangsa yang masih lagi hidup tu agaknya perlu dibuat hari yang keberapa. Contohnya hari pertama sampai hari ketiga berkemungkinan masih lagi ada peluang untuk kita menemui mangsa-mangsa yang masih berjauh ke, ataupun kita dah mungkin boleh letakkan sasaran. Okey, hari yang kelima mungkin tak ada harapan, jadi kita terpaksa menukar strategi untuk memanggil unit K9 dan sebagainya. Jadi bagaimana tempoh-tempoh hari tersebut, Tuan? Okey, terima kasih Fadli. Okey, baik. Dari segi tempoh mereka ni masih bernyawa ataupun tidak, itu di luar kita punya bidang kuasa. Ada banyak faktor-faktor, mungkin dia orang ada ruang udara dalam sebagainya. So misi kita adalah cari dan menjumpai mereka saja. So tidak kira hari ke berapa, kita akan cuba bawa keluar mereka secepat mungkin. Okay. Jadi melalui strategi taktikal yang kita buat, berdasarkan map lokasi yang sedia ada dan keadaan runtuhan sedia ada tu, kita boleh anggarkan di mana lokasi mereka ni dibawa oleh runtuhan tersebut. Kita boleh anggarlah. Kita boleh anggar di kawasan sekian dan kita pecahkan kepada 3 sektor yang kita tahu selama ni ada 3 sektor A, B dan C. So kita deploy pasukan bantuan yang tiba pada hari yang pertama tu jugalah. So pada hari pertama tu saja dianggarkan seramai hampir 200 pasukan penyelamat di dalam yang kita bagi pada 3 sektor. Okey. Jadi taktikal pencarian ni di peringkat pertama ni adalah ST search kita panggil, ataupun primary search. Berdasarkan panca indera sedia ada, penglihatan, panggilan, bau melalui K9 lah. Okey. Tuan, bila Tuan sebutkan tadi kan 200 anggota penyelamat yang berada di lokasi dan zon-zon yang berbeza. Kita sedia maklum, bukan saja warga media tetapi keseluruhan rakyat Malaysia, kawasan itu sangat mencabar. Ada potensi untuk ada second wave, tanah runtuh dan sebagainya. Pada ketika itu, saya pasti setiap anggota pun ada rasa, yalah, kita menjalankan tugas, tanggungjawab yang sangat-sangat besar. Tapi perasaan risau, takut ataupun keletihan. Betul. Bagaimana Tuan berdua menaikkan moral keseluruhan pasukan yang ada di lokasi berhari-hari dan supaya mereka tak patah semangat dan terus ada harapan yang ada yang dapat kita jumpa pada hari ini. Macam mana nak masukkan dalam jiwa tu? Sebenarnya bagi seorang anggota penyelamat tidak ada rasa tewas di perjuangan. Tidak ada rasa tewas sebab dalam naluri kita sendiri ada semangat berkobar-kobar untuk memastikan mangsa dikeluarkan dengan cepat dan terutama supaya dapat menyelamatkan mangsa yang masih bernyawa. Seperti mana soalan Fadli tadi, di mana kita telah fokus kepada kemungkinan mangsa berada di dalam kereta yang tertimbus, yang kemungkinan besar akan hidup untuk peluang yang cerah. Jadi itu adalah taktika-taktika kita untuk buat pencarian dan mengenal pasti parking tempat kereta, parkir dan sebagainya untuk mengatasi supaya penantian pihak keluarga dan juga rakyat Malaysia ni menampakkan perjuangan kita ataupun pencarian kita berjaya. Kita tak tahulah juga mungkin antara kita sebagai orang luar mungkin kita tak dapat perasaan itu kan apabila berada di lokasi sebenar kan, dengan selutnya kan, dengan keadaan hujan dan sebagainya. Apa mungkin antara cabaran yang paling getir yang mungkin kita tidak mengetahui ketika berada di sana dalam misi mencari dan juga menyelamat? Okey, baik. Antara cabaran-cabaran dia, pertama sekali proses untuk mengeluarkan bangsa tu agak sukar di peringkat permulaan, di mana terdapat runtuhan tanah yang agak tebal sekitar 17 kaki ketebalan tanah tu. Jadi kita terpaksa menggunakan excavator untuk membuat penggalian lah. Jadi selain daripada itu terdapat satu aliran anak sungai di bahagian tengah kawasan runtuhan, yang mana ujung sungai itu adalah di kawasan penggalian kita di peringkat permulaan. Jadi
keadaan menjadi lecah, becah dan eskavator pun ada yang hampir tenggelam dan sebagainya. Dan dia turut menjekarkan pasukan penyelamat untuk masuk. Ada yang tenggelam separuh badan, ada yang separuh sampai ke paruh dada. Kan? Okay. Jadi itu antara cabaran dia. Dan tapi alhamdulillah kita daripada mesyuarat dan perbincangan kita buat dari masa ke semasa, kita berjaya atasi dengan kita divert sungai ke tepi dan kita buat satu jalan baru. Jadi benda-benda tu walaupun cabaran tapi kita sentiasa atasi dari masa ke semasa. Adaptasi taktikal dan strategi itu kena sentiasa ada di lokasi itu ya. Tuan Juliana, kita nak menyentuh sedikit tentang perasaan Tuan sendiri. Kita difahamkan Tuan ni juga seorang bapa. Ya, kita juga ada anak kecil. Dan bila sampainya detik ataupun momen yang Tuan sendiri menjumpai mayat mangsa terakhir seorang anak kecil, bagaimana perasaan ketika itu? Sebetulnya yang tragis lagi adalah pada peringkat awal ibu bersama ayah dan anak kecil yang sebelum ada yang kecil baby dalam satu kemah. Yang peringkat awal saya jumpa di sektor C. Itu paling menyayat hati bagi saya kerana yang itu. dalam pelukan ibu dalam satu kemah. Dan seterusnya saya menjumpai satu keluarga dalam satu kemah yang 4 orang dalam sektor C juga. Itu bersama dalam situasi yang menampakkan satu keluarga dan tidak ketinggalan pada peringkat awal yang dinantikan oleh semua, terutama daripada keluarga mangsa yang last yang masih tidak dijumpai peringkat akhir itu. Itu amat pada diri saya, memanglah kalau kita merasakan kesedihan kita tidak dapat melakukan kerja dengan baik. Tapi benda ini, semua perasaan ini perlu diketepikan. Tapi paling tidak kita naluri ataupun manusia biasa tetap akan terasa apabila penghujung ataupun perakhiran setelah menjalani tugas dengan baik. Okey, jadi yalah, kita pun tidak semua orang sebenarnya yang boleh berada di situasi berkenaan, okey, dan kita harus respect juga anggota penyelamat yang berada dekat sana. Mungkin boleh kongsikan juga dalam proses untuk kita nak mencari mayat-mayat itu dengan bantuan daripada anjing K9 itu kan. Bagaimana agaknya sign ataupun isyarat yang boleh ditunjukkan kepada kami untuk kami fahamlah anjing itu berupaya untuk membantu untuk mengesan mayat-mayat yang dijumpai. Mungkin sesiapa boleh ceritakan. Sebenarnya pada peringkat awal strategi taktikal ini kita membuat pelbagai dia punya strategi lah. Dari untuk menyentuh peringkat penggunaan anjing, sebenarnya pada peringkat awal sebelah pagi kita akan bagi searching area by anjing dengan street line serta juga dengan tim penyelamat untuk melihat dengan panca indera dan sebagainya dengan bau dikesan oleh anjing setiap terperinci dari segi permulaan runtuhan sampai ke perakhiran runtuhan. Jadi runtuhan itu berlaku menampakkan dua haluan yang ketara, satu arah ke C dan satu arah ke A lurah yang ke bawah ke kolam ikan di hilltop. Jadi pencarian seterusnya dibuat setelah dengan pengorekan tanah, pengasingan tanah runtuhan peringkat awal yang tertinggi, kita tipiskan supaya anjing dapat mengesam bau-bau yang mungkin dikenal pasti di tempat-tempat yang kita strategik untuk penemuan mangsa seterusnya lah. Apa yang kita boleh cakap di sini kalau dikatakan menyentuh tentang taktikal strategi, memang pelbagai yang dilakukan oleh wira merah kita, tapi kita nak mengucapkan setinggi-tinggi terima kasihlah kepada Tuan Mustaqim, Tuan Juliana dan keseluruhan anggota keselamatan yang berada di lokasi itu kerana kental ya tolak tepi emosi menjalankan tugas dan memberikan kita berita hari demi hari. Dan Tuan Mustaqim sendiri kalau nak berikan satu pesanan, ucapan untuk setiap anggota keselamatan yang berada di batang kali dalam tragedi ini bertungkus lumus, apakah kata-kata semangat dan mungkin ucapan terima kasih kepada mereka yang menonton ketika ini, Tuan? Okey, terima kasih. Yang pertama sekali kepada semua pasukan penyelamat yang terlibat di operasi batang kali, kita perlu sedar setiap operasi penyelamatan yang kita buat, setiap mayat yang kita jumpa, sebenarnya tersirat satu pengharapan daripada keluarga mangsa itu sendiri. Harapan supaya waris mereka dapat dijumpai. Okay. Jadi itu yang menyebabkan semangat pasukan penyelamat ini sentiasa berkobar-kobar walaupun dah 9 hari berada di sana. Ada yang tak balik kan. Okay. Ada juga yang bila kita tak benarkan masuk rasa kecewa sebab dia bersemangat untuk masuk. Okay. Jadi itu menunjukkan semangat mereka yang
sangat berkorban untuk menyelamatkan masa-masa ni. Tapi di akhir kata, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pasukan daripada agensi lain yang terlibat, baik daripada kerajaan maupun NGO, kerana menunjukkan satu kerjasama yang pada saya amat baik sepanjang saya bertugas ni. Okey. Multi agency punya cooperation. Okey. Terima kasih banyak, tahniah dan syabas kepada semualah. Okey. Tuan Juliana, bagaimana? Saya pun merasakan amat bangga dengan tim penyelamat yang ada kerana menunjukkan semangat yang kental. Dan ada viral menyatakan bomba pengecut. Sebenarnya bukan bomba pengecut untuk masuk. Bomba pengecut untuk membuat tes ujian ujian darah dan sebagainya. Sebenarnya bukan pengecut tentang jarum dan sebagainya. Pengecut kerana tidak mahu dikeluarkan daripada medan untuk pencarian itu. Wow. Semangat yang kental amat saya banggakan. Komitmen dengan perancangan, itulah kata jalannya untuk kita menemui penceritaan yang sepenuhnya Tuan Raja ini. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada keseluruhan anggota dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kerana menjadi wira kita, hero kita dalam tragedi Batang kali ini. Betul. Semualah yang terlibat agensi-agensi yang berkaitan dalam operasi mencari dan juga menyelamat tersebut. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Mustaqim, penguasa kanan bomba 2, dan juga Tuan Juliana ataupun Elias Azlan Musa, penolong kanan penguasa bomba Jabatan Bomba dan juga penyelamat Bukit Jelutong Shah Alam. Kalau kita lihat jaraknya itu mungkin agak jauh juga berbanding dengan lokasi, tapi kesudian mereka sebenarnya untuk misi dan juga mencari dan juga menyelamat itu tetap diteruskan juga. Terima kasih kepada kedua-duanya. Okey, kita nak berehat, tapi sebelum itu kita nak kongsikan untuk anda semua. Ini dia Yayasan Makrifah Pusat Latihan dan Dakwah YM. Jom kita saksikan terlebih dahulu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekurang-kurangnya kita ada 50,000 kes buang bayi yang berlaku dalam negara ini. Bahkan pada Februari yang lalu kita ada seorang remaja berusia 15 tahun menikam bayinya sendiri. Atas dasar itulah Yayasan Maghfirah mengambil inisiatif untuk menubuhkan pusat latihan dakwah mereka kerana kita nak melatih tenaga dakwah muda kita agar kita boleh membangunkan para pemuda untuk kita menyantuni isu-isu semasa yang ada pada hari ini. Pusat Latihan dan Dakwah Yayasan Maghfirah ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Kalau kita perhatikan, memanglah setiap pusat latihan dakwah ini mempunyai fokus dan objektifnya yang berbeza. PLD ataupun Pusat Latihan Dakwah Yayasan Maghfirah ini mempunyai fasiliti yang sangat lengkap. Terletak di kaki bukit, suasana yang tenang, fasiliti yang sesuai untuk seluruh warga ataupun dengan keperluan pemuda kita. Dan inilah sebenarnya sasaran kita untuk melahirkan pendakwah muda kita melalui program-program yang akan kita jalankan seperti kelas hafazan Al-Quran, kepimpinan pendakwah, program motivasi dan pelbagai aktiviti pembangunan jati diri anak muda yang akan dimanfaatkan melalui tanah seluas 15 ekar ini nanti insya-Allah. Baik, Pusat Latihan dan Dakwah Yayasan Maghfirah ini akan menfokuskan kepada sasaran tertentu kita seperti masyarakat sekitarnya yang akan mendapat kelas pengajian percuma. Kemudian kita akan fokuskan juga kepada anak-anak asnaf yang akan mengikuti kelas pengajian Al-Quran. Begitu juga dengan para sukarelawan kita yang akan mendapat latihan kemahiran pendakwah kita di situ, dan kemudian guru-guru Al-Quran Yayasan Maghfirah juga akan mendapat didikan yang baik di situ insya-Allah nanti. Baik, untuk membangunkan pusat latihan dakwah Yayasan Maghfirah ini, kita memerlukan sekurang-kurangnya 5.5 juta, yang mana sekarang kita telah pun mendapat 2.5 juta dan kita perlukan bantuan daripada tuan-puan untuk mendapatkan lagi 3 juta, yang mana kita telah membuka lot serendah RM50 untuk tuan-puan infak, dan tuan-puan boleh mendapatkan maklumat lanjut daripada laman sesawang kami iaitu sedekahym.com atau hubungi pegawai kami di talian 011 6400 1649.
Dengan lebih lanjut lagi bersama dengan hero-hero yang telah pun bertugas, yang telah pun mengharumkan ataupun memberikan kita penghargaan lah ketika kejadian tanah runtuh di Batang Kali baru-baru ini. Dan kami bawakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di belakang tu. Ke-6 ekor anjing K9 bersama dengan handler mereka. Kita nak perkenalkan terlebih dahulu. Ini adalah pegawai bomba kanan 1, Tivagaran Utaman, sama dengan K9-nya iaitu Frankie ya. Okey, dan di tengah-tengah itu adalah pegawai bomba kanan 2, Leroy Kirah Anak Dunging, bersama dengan Lady, satu-satunya anjing betina lah kan, K9 betina, yang sebab tu dia manja sikit. Dan kami, tadi ada yang tertanya-tanya mana dia Blake kan. Nah, itu kami bawakan di hujung sana bersama dengan pengendalinya iaitu pegawai bomba Salbudin Saleh. Blake antara yang tular juga yang mendapat perhatian di media sosial. Dan di belakang ini juga bersama dengan pegawai bomba Kenneth William. Kita kena perkenalkan sebab nanti dia tanya kenapa tak perkenalkan saya pula. Ini ada Grouse di belakang, kemudian di tengah-tengah itu adalah pegawai bomba kanan 2 Bon Jovi, kilang dengan anjingnya ataupun K9-nya adalah Pop. Dan di hujung sekali adalah pegawai bomba Tony Albert Money bersama dengan Denti. Okey, itu akan dibiarkan di belakang kerana kita nak perkenalan dengan di depan ini. Pertamanya bersama dengan Tuan Tiva. Mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu. Tadi saya perkenalkan, ini adalah SAR Cadaver kan, yang kerap digunakan. Apa sebenarnya istilah itu dan apa keunikan baka ini, Tuan? Selamat pagi. Anjing SAR Cadaver ni uniknya, dia boleh membuat kerja di dua tempat. Okay. Satu di air, satu lagi di darat. Runtuhan bangunan ataupun runtuhan macam tanah runtuh ke apa kan, macam tu. Okey, itu keunikan dan telah pun dilatih oleh handler semualah ya. Dan kita sebenarnya nak mengucapkan terima kasih banyak kerana kerja keras semuanya daripada hari pertama sehinggalah hari terakhir ketika pengesanan tersebut. Dan antaranya adalah bersama dengan Frankie, Lady, Blake juga yang menjadi tular kerap mendapat perhatian. Mungkin boleh kongsikan antara tugasan utama mereka ni apa sebenarnya selain daripada di Batang Kali. Mungkin semua dah tahu, semua mengikuti perkembangan tersebut, tapi tugasan-tugasan lain yang dilakukan oleh unit K9 ni sebenarnya apa, Tuan? Tugasan yang lain pada ni, kita akan buat kerja-kerja mencari di mangsa lemas ataupun di hari yang banjir ke apa kan, mangsa lemas kita buat pencarian cari mangsa yang hilang Itu memang fokusnya, Tuan ya. Okey, kita nak berkenalan, Tuan. Tuan dah berapa tahun bersama dengan Blake? Frankie? Ya. Saya dah 18 tahun di unit K9. Okey. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Lepas tu saya pegang anjing Frankie, anjing kedua 6 tahun. 6 tahun. Okey. Ini baka apa? Kita nak berkenalan sikitlah, Tuan. Okey, manja ke tidak ke, macam mana sebenarnya Frankie ni? Frankie ni memang manja. Okay. Lepas tu dia jenis English Spanish Spaniel. Dia 6 tahun. Okay. Dia memang sesuai lah untuk saya pegang dia punya tu kan. Sama-sama manja lah macam tu lah. Okey, Tuan Leroy, kalau nak perkenalkan Lady ni, dah berapa tahun, apa sifatnya, macam mana nak menjaganya senang ke tidak, personalitinya macam mana, Tuan? Okey, anjing Lady ni, dia satu-satunya betina dalam unit Cadaver kita. Okey. Jadi dia punya perangai pun lebih kurang macam orang perempuan jugalah. Dia macam tu juga. Jadi Tuan adalah pencinta wanita lah untuk menjaganya ya? Dia memang jenis manja. Mike kena rapat sikit, Tuan. Dia betul-betul manja. Okey. Dia pun ada masa mood dia tak bagus. Kita kena layan dia lah. Kita ambil balik dia punya mood tu, bagi dia happy balik. Lagi satu, dia punya ni sentimental. Dia berbeza sikit lah ya. Okey, dan kami bawakan juga Blake bersama dengan pengendalinya itu Tuan Salbudin. Kalau boleh pinjamkan mic pada Tuan. Dia ni tular, dia ni viral lah kan. Gambarnya pun menjadi perhatian rata-rata di media sosial. Tapi ketika tugasannya di sana, bagaimana mengendalikan emosi ataupun nak memastikan dia tetap bersemangat, Tuan? Okey, selamat pagi. Okey, waktu kes kena rapat sikit, Tuan. Kes dekat Batang Kali hari tu, sebelum kita respon dekat operasi Batang Kali tu, Blake belum famous lagi. Dia belum famous lagi, belum lagi tular lah, belum lagi viral. Setelah bekerja selama 2 hari, baru Blake ni viral yang dinyatakan dalam media. Dia direhatkan. Padahal dia letih. Dia kerja keras kan? Ya, betul.
Dan kemudian tugasannya selepas itu bagaimana memberi motivasi untuk dia terus bekerja, Tuan? Kita bagi dia rilis bagi dia semangat seperti kita bagi dia reward apa semua lah. Kita bagi dia motivation. Ya, dan ini baka apa Blake ni, Tuan? Baka sama dengan baka Frankie tadi, dia English panel ya, betul. Okey, baik. Ini antara yang kami perkenalkan, kami bawakan juga, dan di belakang tu kalau boleh kita berikan kredit jugalah tiga lagi anjing yang turut dibawakan, iaitu Grouse, Denti dan juga Pop, yang berada di tengah-tengah. Ada yang tertukar-tukar juga identiti mereka ketika media memaparkan gambar dan video masing-masing. Tuan, terima kasih banyak-banyak kesemuanya kerana terus bertugas. Tuan juga terima kasih banyak-banyak kerana telah memberikan jasa dan bakti kepada rakyat Malaysia. Dan kita percaya ini antara mungkin pengenalannya. Dan apabila berlaku tragedi sebegini, barulah kita dapat mengangkat hero-hero ini untuk kita ketengahkan. Tapi dalam masa yang sama, bukan untuk meromantikkan apa-apa kejayaan ini, tapi inilah antara hero di belakang tabir yang telah pun bertugas, yang telah pun membantu untuk sebarang tragedi. Okey, kita nak berterihat seketika ataupun kita nak kembali ke studio. Kita nak ke bingkisan sebenarnya, maafkan saya ya. Dan ini kita nak kongsikan bingkisan berkaitan dengan jasa anjing unit pengesan K9 ini. Jom kita saksikan. Perhatian. Bantuan mencari mangsa tanah runtuh di alamat Pada Organic Farm, Kampung Kuantan, Batangali, Selangor. Pada hari pertama kejadian, saya dan Gross merupakan anjing turn out pertama bagi unit pengesan K9 ke lokasi, dan Gross telah menjumpai satu spot di mana spot tu terdapat beberapa orang mayat mangsa tanah runtuh tu. Tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm, Jalan Batangali Genting, temui titik noktah apabila kesemua mangsa berjaya ditemui pada 25 Disember 2022. Digelar sebagai wira dalam misi mencari dan menyelamat SAR tragedi ini, pasukan SAR Cadaver, unit anjing pengesan K9, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM merupakan watak utama dalam usaha pencarian yang memerlukan kepakaran yang tiada tandingannya. SAR Cadaver merupakan unit mencari dan mengesan mayat yang belum ditemui. Namun, di sebalik kejayaan haiwan cilik ini, ada individu-individu yang bertanggungjawab menjaga, melatih dan merawat sehingga anjing unit pengesan K9 menjadi mahir. Unit ini mempunyai 6 orang anggota bersama 6 ekor anjing. Blake, Frankie, Lady, Cruz, Pop dan Denti antara wira kecil yang bertugas dalam misi mencari mangsa dalam tragedi yang meragut 31 nyawa. Nama saya PB Kenneth anak William, berumur 25 tahun dan saya merupakan pemegang anjing pengesan Gross. Gross merupakan anjing baka English Springer Spaniel dan berumur 6 tahun. Hai, saya PB Tony Albert. Ini anjing saya bernama Denti, baka Labrador, berumur 6 tahun. Okey, nama saya PBK2 Bon Jovi anak kilang bersama ni anjing Pop, bernama Pop, baka English Springer Spaniel. Tugas sebagai seorang pengendali anjing tidak semudah seperti yang disangka. Pelbagai cabaran perlu dihadapi oleh pengendali, terutama dalam memahami tingkah laku dan emosi kerana setiap jenis anjing mempunyai pelbagai ragam yang berbeza. Menjadi seorang pemegang bukan satu tugas yang mudah kerana kita perlu mengenal bukan hanya luaran, kita perlu mengenal dalaman anjing juga. Kita juga kena sentiasa menjaga disiplin diri supaya anjing yang kita jaga dapat dielakkan daripada sakit, dan kebajikan anjing sangat penting. Cabaran saya mengendalikan Denti ini adalah saya kena bersabarlah sebab dia sangat-sangat hyperaktif dan juga kena kuat juga. Cabaran dia sebab dia ni benda hidup, cabaran dia memang kuatlah dia punya cabaran tu. Kita punya semangat tu kena tabahlah, kena bersabar sebab dia benda hidup. Oleh itu, setiap pengendali anjing akan melakukan aktiviti harian bersama supaya dapat mewujudkan persefahaman antara pengendali dan haiwan tersebut.
Setiap hari, adiwira kecil ini akan menjalani latihan bersama pemegangnya. Selain itu, bagi memastikan anjing-anjing unit K9 ini sihat dan dapat menjalankan tugas mencari dan menyelamat, beberapa jenis pemeriksaan perlu dilakukan setiap hari seperti pemeriksaan tingkah laku, pernafasan, penglihatan dan pendengaran. Bagi memastikan haiwan ini kekal cergas dan bertenaga, nutrisi mereka juga perlu dijaga. Bukan hanya tragedi yang berlaku di Batang Kali, namun anggota anjing K9 turut mempunyai pelbagai pencapaian dan kejayaan yang membanggakan. Antara kejayaan-kejayaan saya bersama Cross, di mana kami pernah menghadiri beberapa operasi, contohnya di Gunung Jerai, Kedah, dan yang paling besarlah setakat ni di Batang Kali ni. Perasaan saya bangga lah sebab dapat mengembalikan bangsa-bangsa tu kepada keluarga, dan saya bangga kerana warga Net tahu bomba ni ada K9 dan yang banyak berjasa kepada Jabatan Bomba lah. Selama saya mengendalikan dia ni, yang kes yang besar yang di Batang Kali lah. Sebab hari pertama di sektor A masa tu, dia ada bagi satu ni lah, minat terhadap tempat tu. Apabila petang tu, jadi mangsa dia kebanyakan di area situ juga tempat. Kejayaan dan pencapaian unit K9 ini wajar diberikan penghargaan. Tanpa jasa dan kudrat mereka, operasi mencari mangsa-mangsa tragedi pasti menempuh pelbagai kesukaran.
saya ke sini lah ya. Mai join the band. Okay. Saya rasa Ni yang boleh masuk band kan ni? Masuk band, dah sesuai dah. Itulah Sofia Sora je merah ni. Alamak, off lah. Okey, selamat datang kan Meshai. Ya. Okey, saya rasa lagu tadi macam sangat kuat sangat lirik dia. I see a lot of people, ramai orang boleh relate lah. Yes, hopefully lah itu maklumat kita orang sebenarnya dengan lagu. Okey, lagunya adalah Depresi. Tadi apa Nita kata apa? Maklumat apa? Tak tahulah. Saya matlamat. Okey. Saya punya pelat tu boleh tahan juga sampai. Okey, jadi maknanya dekat sini macam menerusi ataupun melalui lagu ni Nita macam nak tunjukkan yang begitu pentingnya untuk kita nak memahami lah depresi yang mungkin berlaku di kalangan masyarakat kita lah. Betul. Depresi ni banyak perkara boleh terjadinya. Betul, dia banyak kategori, banyak jenis apa semua. Kiranya bawah mental health issues lah. Tetapi I think as a band punya perspektif lah, musically, lyrically, apa aku cakap hari ni macam the mixing tunggal langgar. Tak apalah. It's okay. Nervous. Sebelum ni kan kita banyak nyanyi pasal cinta, pasal putus cinta, kahwin, patah hati. So kiranya konsep kali ni lain sikit. Gitu. Okey. Apa yang membuatkan awak rasa yang ini adalah lagu yang macam patut diwujudkan supaya lebih ramai lagi rasa mereka not alone ataupun tidak keseorangan? Rasanya okey, yang buat lagu ni Patrick tak dapat datang hari ni sebab dia berada di Sabah. Anak saya cerita. Anak cerita sikit. Sembang sikit. Dah pakai mic kan? Okey. Lagu ni sebenarnya lagu Patrick Patrick tulis. Sebenarnya lagu ni tak sampai lagi 2 bulan. Ditulis oleh Patrick. Tapi dekat YouTube dah lebih 1,000 lah. Nak dekat dah 1,000 dah. Okey. Nita? Balik kan. Tapi melodi datang dulu. And then the lyrics, and then baru kita dapat the whole concept lah. Kenapa kita nak nyanyi pasal, ataupun tajuk dia depresi. Sebenarnya lirik dia tak seberat tajuk dia. Tajuk tu is more to like, kita orang nak utamakan topik tu, that's it. Tapi the song is for people to release their stress. Macam tu. Depresiku tajam sampai hampir membunuhku. I think that was a very nice lot lah kat situ. Yang tu Patrick adalah dia punya emo side kan. Dia keluarkan. Okay. Kita doakan semoga anda terus berjaya masuki tahun depan 2023 kan. Oh ya, Happy New Year. Dengan kita ada nak buat konser bulan Mac nanti kan? Oh, dia tahu lah. Dia dah release. Terima kasih Nita, Jay, juga Anas, terima kasih. Terima kasih. Baik. Okey, esok kita akan bawa topik berkaitan dengan bajet kewangan individu. Kita masuk tahun baru ni, saya rasa kita kena ada satu perancangan untuk kita lebih bijak membelanjakan wang kita. Ya, itulah kita kena dahulukan keperluan lah. Kehendak tu janganlah kita nak beli-beli apa semua. Nita ingat ya. Kurangkan shopping ya, Afad. Selit apa ni? Saya kurang shopping. Kasut berlambak dah. Saya kurang shopping tapi saya kuat makan. Okey, baik. Kita sampai di sini saja. Saya Fazli Fuad. Saya Sofia Jonseliata. Jaga diri semua. Kita jumpa lagi anda hanya di Malaysia hari ini. Bye.